11 lokasi misteri dan berhantu yang paling seram di Malaysia. Lokasi seram dan berhantu yang mungkin Anda tidak tahu dan paling seram di Malaysia. Kebiasaannya, kita sering mendengar mengenai kisah seram hanya berlaku di sekolah, rumah tinggal, kolej dan hotel saja. Kawasan dan rumah berhantu ini selalu dikaitkan dengan kejadian hitam yang pernah berlaku di tempat tersebut. Kejadian seperti pembunuhan, kematian dan ilmu hitam pasti akan menjadi buah mulut masyarakat sekeliling sekaligus menghasilkan stigma seram dalam kalangan masyarakat terhadap sesuatu kawasan. Tapi tahukah Anda rupa-rupanya terdapat beberapa tempat menarik yang menjadi tarikan pelancong di Malaysia juga ada yang berhantu. Mungkin ada di antara Anda yang pernah dengar atau mengalami sendiri gangguan di tempat-tempat yang bakal dikongsikan ini. Namun, mungkin juga ada yang tidak pernah tahu kisah seram di sebalik lokasi yang pernah dikunjungi. Hello guys, selamat pagi, selamat petang atau selamat malam semua. Welcome to Alex Story Time. Saya harap kamu sudi support, bagi saya semangat untuk teruskan channel saya. Saya juga mohon bantuan kamu untuk subscribe, share, dan like. Saya sangat hargai kebaikan kamu dan semoga kamu sentiasa dimurahkan rezeki. Pada mereka yang sudah subscribe channel saya sangat-sangat berterima kasih. Nomor 1, 99 Mansion, Caledonia House atau Byram Estate. Dikenali dengan nama 99 Mansion, Byram Estate dan juga Caledonia House, lokasi rumah berusia lebih daripada 150 tahun ini terletak di Pulau Pinang serta penuh dengan kisah pembunuhan dan ilmu hitam. Terdapat cerita yang mengatakan bahawa berlakunya pembunuhan terancang terhadap cucu kepada sebuah keluarga yang tinggal di 99 Mansion. Seluruh keluarga yang menetap di situ juga dikatakan dibunuh oleh tentera Jepun yang menceroboh ke Malaysia. Bangunan ini seterusnya dihuni oleh seorang doktor yang mengamalkan ilmu hitam yang mungkin telah meninggalkan segala hantu yang dimilikinya di bangunan tersebut dan menyebabkan bangunan tersebut bertambah seram. Nomor 2, Banglo di Taman Tenaga, Puchong. Banglo ini terletak di kawasan berbukit. Pemilik banglo ini dikatakan telah meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbiar kerana terlihat satu kejadian yang menggerunkan. Versi lainnya pula mengatakan telah berlaku pembunuhan yang melibatkan nyawa satu keluarga yang pernah berhutang kepada ceti haram. Mereka yang berani memasuki bangunan ini mengatakan pernah ternampak lilin berwarna merah yang dikaitkan dengan pelbagai ritual. Nomor 3, Rumah Berhantu Bukit Gasing atau Rumah SG. Tiada kena mengena dengan negara Singapura. Nama SG diberikan kerana di pagarnya terdapat tulisan S dan G yang besar. Nak tahu bagaimana anda berada di lokasi yang tepat? Anda akan dapat lihat dua buah kereta jenis Alfa Romeo dan Porsche yang terbiar. Cerita mengapa rumah ini berhantu masih menjadi misteri. Namun ada cerita yang mengatakan isteri kepada tuan rumah telah menuduh suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan simpanan dan telah membunuh perempuan tersebut. Manakala suaminya pula membunuh diri selepas mengetahui isterinya membunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Terdapat juga cerita berkaitan dengan seorang pengawal ilmu hitam yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat menguji kekuatannya. Apapun cerita yang anda dengar, janganlah masuk ke rumah berhantu ini, melainkan anda sendiri yang mencari masalah. Nomor 4, Hotel Mandarin Pacific. Ada desas-desus mengatakan Hotel Mandarin Pacific yang terletak di tengah-tengah KL ini berhantu. Ramai juga yang mengatakan terdengar bunyi pintu dan kerusi bergerak pada waktu malam atau bunyi guli jatuh di atas lantai. Mengikut kepercayaan orang Melayu, bunyi ini bermakna tempat ini berhantu. Semua cerita ini dikatakan berpunca daripada bilik 1102. Nomor 5, Sandakan Memorial Park. Lokasi ini didedikasikan buat mereka yang mati semasa sandakan Death Marches antara Januari hingga Ogos 1945. Ribuan tahanan Australia dan British dipaksa berkawat daripada sandakan ke Ranau dengan jarak sejauh 260 km. Hanya 6 tahanan yang berjaya meloloskan diri.
Mereka telah dibunuh, diseksa dan dilayan dengan kejam, sehingga banyak kematian yang tidak disenangi yang menyebabkan banyak roh berkeliaran di sini. Di Taman Memorial Park Sandakan ini juga berlakunya kejadian dan kisah mistik di mana pernah ramai orang melihat seorang perempuan menaiki buayan di atas tasik. Secara logiknya, mana ada buayan di tasik kan? Ada juga yang sering mendengar bunyi suara wanita menjerit dan mengilai. Berkemungkinan ia adalah roh wanita yang telah dijumpai mati di sini suatu ketika dahulu. Nomor 6. Museum STEM Melaka. Museum STEM Melaka ini jarang dikunjungi pelancong. Kalau ada yang tahu sejarah bangunan museum ini, mungkin Anda tahu betapa berkurangnya jumlah pelancong yang hadir ke tempat ini. Menurut cerita, tempat ini dulunya ada seorang rahib. Rahib yang sepatutnya tidak boleh berkawin dikatakan mempunyai hubungan terlarang dengan seorang askar Portugis sampai dia mengandung. Sebagai hukuman, dia ditanam hidup-hidup di taman belakang rumah ini. Mungkin sebab rohnya tidak tenteram, ia selalu dilihat di sekitar kawasan rumah ini. Ia cukup dikenali oleh keluarga pemilik rumah ini, sehingga anak-anak tuan rumah ini menamakannya hantu ini sebagai kawan mami. Ia selalu dilihat duduk di beranda, dengan wajah menghadap ke laut. Kisah ini sangat populer di Melaka pada waktu itu, sehingga ia digelar hantu nomor 7, Fort Road. Rumah yang diketahui sebagai antara bangunan Belanda tertua di Melaka ini ditukar menjadi museum STEM hanya pada tahun 2007. Nomor 7. Museum Perang Pulau Pinang. Dalam banyak-banyak tempat menarik di Malaysia, ini antara tempat menarik yang pemiliknya sendiri mengaku bahawa kawasannya berhantu. Museum Perang ini dulu kubu British dan dikatakan dibina oleh banduan dari India yang menunggu hukuman mati. Apabila siap, semua banduan dikatakan dibunuh untuk memastikan kubu ini kekal rahsia dan tidak diketahui orang luar. Apabila Jepun menyerang Malaya, kubunya ini ditinggalkan dan Jepun kemudiannya menukarkan tempat ini menjadi pusat seksaan. Ramai tahanan yang mati diseksa, dipancung dan digantung di dalam kubu ini. Pendek kata, kawasan ini banyak memakan nyawa, sampai penduduk sekeliling pun memanggilnya dulu sebagai Bukit Hantu. Museum Perang ini juga tersenarai dalam program I Wouldn't Go In There oleh National Geographic sebagai antara 10 tempat paling seram dalam Asia. Nomor 8. Bukit Cina, Melaka. Kawasan Bukit Cina dekat Melaka ini terkenal dengan perigi Hang Lipo. Tempat ini tidak begitu dikenali dalam kalangan orang Melayu. Tetapi kalau pelancong asing dari China datang ke Malaysia, Bukit China adalah antara tempat wajib yang mereka akan tuju. Jika Anda tidak pernah menjejakkan kaki ke sini, Anda takkan tahu yang kawasan ini juga banyak kubur lama orang Cina. Setengah kubur ini sudah ada sejak zaman 1620-an lagi. Bukit ini juga dulunya kawasan jogging orang tua-tua. Sekitar tahun 60-an dan 70-an, kubur dekat sini antara tempat favorit kaki nomor ekor yang turun-temurun untuk mendapatkan nomor bertua mereka daripada hantu Bukit Cina. Mereka yang berjoging dekat sini dulu dikatakan selalu terserempak dengan seorang perempuan muda Cina yang sangat cantik jelita. Ia berpakaian bangsawan seperti dulu kala dan selalu tersenyum pada orang yang melihatnya. Cuma ia tidak kacau sesiapa. Kata orang ia hantu Hang Lipo dan dia mati serta dikebumikan dekat situ. Entah betul entah tidak, Hang Lipo saja yang tahu. Nomor 9. Rumah Agnes Keith, Sabah. Rumah Agnes Keith yang pernah dihuni penulis terkenal Amerika ini tidak jauh dari Bandar Sandakan. Rumah ini penting kerana gelaran negeri di bawah bayu itu datangnya dari Agnes. Malah, bukunya pun ada tajuk yang sama. Ia juga adalah contoh rumah kolonial tahun 1940-an yang masih cantik dengan barangan antik yang dipelihara baik. Tetapi, sebenarnya rumah ini berhantu. Sewaktu beliau tinggal di sini sendiri, beliau pernah bercerita pengalaman seramnya. Katanya, dia memang tidak percayakan hantu.
Tetapi, setiap hari beliau akan ternampak terlibat seorang perempuan yang keluar dari kawasan rumahnya sambil menggendong seorang bayi dan melambai tangan kepada seseorang di dalam rumah itu. Wanita itu boleh berjalan ke depan walaupun mukanya sentiasa menoleh ke belakang. Selepas Agnes, orang lain yang tinggal di sini pun pernah mengalami pengalaman mistik. Salah seorang daripada mereka menceritakan bahwa pernah sekali bilik di hujung rumah ini berbunyi pada waktu malam, dan dia mendengar bunyi tapak kaki bergerak ke arah biliknya. Pintu biliknya terbuka dan tiba-tiba muncul seorang perempuan berpakaian pinafore, dengan kepala berbalut kain putih yang penuh darah. Dia tidak ingat apa-apa selepas itu kerana dia pitam selepas melihat kelibat perempuan itu. Nombor 10. Muzium Negeri Pulau Pinang. Hospital lama selalunya berpenunggu. Ini juga mungkin penyebab Muzium Negeri Pulau Pinang ini termasuk dalam senarai tempat menarik dalam Malaysia yang berhantu. Semasa ia dibuka pada tahun 1915, ia sebenarnya adalah hospital bersalin. Jadi dekat sini bukan sahaja ada bilik untuk melahirkan bayi, tetapi ada juga bilik mayat. Bahagian ini sekarang menjadi bangunan terbiar. Dalam temu ramah dengan surat kabar The Star, staf muzium ini mengaku yang CCTV muzium ini ada merekam perkara yang pelik-pelik. Contohnya pintu terbuka atau tertutup sendiri, kerusi berubah tempat, dan staf yang terdengar bunyi orang mengeluh di kawasan bangunan yang dulunya bilik mayat. Disebabkan itulah guard dekat sini dikatakan tidak akan meronda bila jam sudah masuk 12 malam ke atas. Nombor 11. Kelly's Castle, Perak. Menurut sumber, bangunan yang berumur lebih 100 tahun ini dulunya rumah milik orang putih. Ia cukup gah sehingga kan dikatakan bakal menjadi bangunan pertama dalam Malaya yang ada lift. Tetapi sewaktu pembinaannya, ramai buruh yang mati. Kemuncak tragedi bangunan 14 bilik ini ialah pemiliknya sendiri mati sebelum ia siap sepenuhnya. Walaupun tidak sekerap dulu, hantu pemilik Kelly Castle ini dikatakan masih boleh kelihatan termenung dekat tingkap bila tiba waktu senja. Kelibat anak perempuannya, Helen juga masih dikatakan berlegar-legar dengan gaun malam putihnya di kawasan koridor Kelly Castle. Kadang-kadang orang terdengar suaranya menangis. Tempat ini hampir setiap hari dikunjungi pelancong baik dari luar atau dalam negara. Anda boleh masuk ke bilik utama, naik ke kawasan bumbung dan tengok sendiri kawasan tempat simpanan kain linen milik hartanah Scotland ini. Anda juga akan dapat rasa betapa sejuknya bangunan ini walaupun cuaca di luar panas berapi. So, macam mana? Anda berani ke lokasi-lokasi seperti ini?